Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Okey, hari ini cikgu teruskan lagi pengajaran seterusnya iaitu subtopik 11.4 iaitu jisim dan inersia. Okey, kita imbas kembali apa yang telah kamu pelajari semasa di tingkatan 1 tentang jisim. Okey, apakah maksud jisim? Jisim ialah kuantiti jirim yang terkandung di dalam suatu objek. Apakah unit SI bagi jirim? Unitnya adalah kilogram. Simbol kg. Jadi nilai jisim bagi satu objek itu tetap jika kuantiti jirim di dalam objek itu tidak berubah. Apa pula inersia? Inersia ini adalah konsep yang kamu kena belajar pada hari ini ataupun yang kamu perlu faham. Kerana inersia ada kaitan dengan jisim. Maksud inersia. Inersia ialah sifat semula jadi suatu objek yang cenderung menentang perubahan keadaan objek. Dalam dua keadaan, sama ada objek berada dalam keadaan pegun. Ingat kembali apa maksud pegun pegun maksudnya objek statik. Dalam keadaan objek tidak bergerak. Atau sedang bergerak. Inersia bukan kuantiti fizik. Maka ia tidak boleh diukur, tiada nilai dan tiada unit. Apa keadaan yang melibatkan inersia? Dalam gambar rajah 11.7, terdapat satu situasi di mana duit shilling diletakkan di atas cupboard. Dan cupboard itu diletakkan di atas gelas yang berisi air. Dalam keadaan ini, duit shilling berada dalam keadaan pegun. Apa yang berlaku apabila cupboard ditarik? Kita dapati duit shilling jatuh ke dalam air. Jadi penerangan yang berkaitan dengan inersia ialah apabila cupboard disentap dengan laju, duit shilling akan terjatuh ke dalam gelas. Inersia duit shilling bermakna inersia duit shilling itu yang berada dalam keadaan pegun. Dia akan mengekalkan keadaannya pada masa itu. Tapi apabila cupboard itu ditarik, dia akan jatuh ke dalam gelas akibat daya graviti. Duit shilling itu tidak bergerak bersama cupboard. Bermakna pada keadaan itu dia akan bergerak dalam arah yang bertentangan kerana duit shilling itu dia akan cenderung untuk mengekalkan keadaannya dalam keadaan yang pegun. Jadi inersia sejajar dengan hukum gerakan Newton pertama oleh Sir Isaac Newton. Yang menyatakan bahawa suatu objek akan berada dalam keadaan asalnya. Iaitu sama ada pegun ataupun sama ada dia dalam keadaan bergerak dengan had laju malar. Ini adalah hukum bagi gerakan Newton pertama. Maka tiada daya luar yang bertindak terhadapnya. Satu lagi situasi inersia dalam keadaan asal objek itu sedang bergerak. Dalam rajah 11.28. Kita dapati ada seorang penumpang, dia sedang berdiri. Apabila kereta api bergerak, penumpang di dalam kereta api juga bergerak bersama-sama. Apabila kereta api diberhentikan secara tiba-tiba, apa yang berlaku?
Okey, badan penumpang akan bergerak ke hadapan. Okey. Jadi dia akan bergerak ke hadapan. Inersia penumpang itu mengekalkan keadaan asal penumpang, iaitu keadaan dia sedang bergerak. Maka penumpang itu menerus gerakannya ke hadapan. Okay, ini adalah eksperimen untuk mengkaji tentang inersia. Kita akan buat eksperimen ni insya-Allah. Okay, bila kita kembali ke sekolah. Okey, kita lihat hubungan antara jisim dengan inersia. Okey, inersia ada kaitan dengan jisim. Maka inersia satu objek dipengaruhi oleh jisim tersebut. Okay, semakin besar suatu objek, semakin besar juga inersia objek itu. Okay, ini adalah troli. Okay, gambar foto 11.3, situasi yang menunjukkan hubungan antara jisim dengan inersia. Okay, jisim troli yang kosong. Jadi bila jisim troli kosong, jisimnya kecil, maka inersianya juga kecil. Okay, bila kecil bermakna troli itu mudah digerakkan dari keadaan asalnya. Cuba ingat balik maksud inersia. Inersia adalah keadaan di mana satu objek itu dia mengekalkan keadaannya, sama ada dalam keadaan dipegun, tidak bergerak, ataupun keadaannya sedang bergerak. Okay, bagaimana pula jika jisim troli yang dipenuhi dengan barang yang besar, maka bila jisim besar, inersianya adalah lebih besar. Okay, apa kesannya? Troli akan lebih susah untuk digerakkan dari keadaan asalnya. Okay, hubungan antara jisim dengan inersia dapat dikaji dengan menggunakan sejenis neraca yang disebut neraca inersia. Okay, neraca inersia dicipta oleh pihak NASA untuk menentukan jisim objek di stesen angkasa lepas. Okay, terdapat eksperimen untuk mengkaji kesan jisim terhadap inersia. Okay, nanti kita akan buat di dalam makmal nanti insya-Allah. Okey, kita lihat pula kesan inersia dalam kehidupan seharian. Okey, inersia dia mempunyai kesan yang positif dan dia ada kesan yang negatif. Kita lihat kesan yang positif. Okey, situasi yang pertama. Okey. Cuba bayangkan kepala tukul. Okey. Kepala tukul yang longgar boleh diketatkan dengan menghentakkan bahagian pemegang tukul pada permukaan keras. Okey, hentakan yang laju menyebabkan kepala tukul bergerak ke bawah disebabkan inersianya. Okey, situasi kedua. Okey, payung yang basah dapat dikeringkan dengan memutarkan payung itu dengan laju. Disebabkan inersia, titisan hujan akan terus bergerak walaupun payung sudah berhenti berputar. Maka titisan hujan akan jatuh daripada payung. Okey, kita lihat kesan negatif inersia. Okey, dan cara untuk mengatasinya. Okey, kesan inersia boleh menyebabkan kecederaan kepada pemandu kereta. Okey, oleh itu, kereta dilengkapi dengan beg udara, penyandar kepala dan tali pinggang keselamatan untuk mengesankan kesan inersia.
Okey, apa maksud di sini? Okey, ini bila dalam keadaan inertia itu, keadaan objek itu dia sedang bergerak. Okey, jadi bila berlaku hentaman ataupun break secara tiba-tiba, jadi apa yang berlaku? Okey, maksudnya pemandu kereta tu akan bergerak ke arah ke hadapan dan dia boleh menyebabkan hentakan kepala ataupun badan, boleh menyebabkan terkena okey, pada bahagian hadapan kereta. Okey, jadi ini dari segi aspek keselamatan. Okey, bagaimana pula semasa mendarat? Okey, kita tahu bahawa kapal terbang ni mempunyai jisim yang besar. Okey, jadi apabila kapal terbang dia sedang mendarat, okey, untuk dia berhenti, dia akan mengambil masa yang sangat lama untuk dia berhenti walaupun kapal terbang itu dia telah menekankan brake dia untuk memperlahankan kelajuan dia sehingga dia berhenti. Jadi, okey, semasa mendarat, okey, kapal terbang yang berjisim besar ini tidak dapat berhenti dalam jarak yang pendek. Jadi, dia perlukan jarak yang panjang. Dia ambil masa untuk kapal terbang itu dia berhenti disebabkan oleh inersianya yang besar. Okey, oleh itu landasan yang sangat panjang diperlukan untuk kapal terbang mendarat dengan selamat. Okey, jadi kita telah tamat subtopik tentang inersia, subtopik yang terakhir, subtopik 4. Okey, jadi boleh lihat rumusan di muka surat 250 apa yang telah kamu pelajari dalam bab 11 ini. Okey, sebelum itu, cikgu ingin tunjukkan satu video berkaitan dengan inersia. Bas merupakan salah satu kaedah pengangkutan yang paling mudah diakses untuk kebanyakan individu yang bekerja. Tetapi, adakah anda menyedari keadaan ini? Pada mulanya, bas dan penumpang di dalamnya berada dalam keadaan pegun. Apabila bas tiba-tiba bergerak, kaki penumpang akan bergerak bersama bas tetapi badan penumpang kekal di belakang. Akibatnya, penumpang berasa tersentak ke belakang. Pada mulanya, penumpang bergerak bersama bas. Apabila bas tiba-tiba berhenti, kaki penumpang turut berhenti tetapi badan mereka terus bergerak ke hadapan. Akibatnya, penumpang terhumban ke hadapan. Sebarang objek sama ada dalam keadaan pegun atau sedang bergerak mempunyai sifat semula jadi untuk menentang perubahan dalam keadaan asalnya. Kecenderungan ini dipanggil inersia. Inersia bukan suatu kuantiti fizik. Oleh itu, ia tidak boleh diukur. Ia tiada nilai dan tiada unit. Satu aktiviti ringkas untuk memerhati kesan inersia ialah dengan menjatuhkan sekeping duit shilling dari gelas. Duit shilling diletakkan di atas cardboard yang menutupi gelas yang kosong. Apabila cardboard disentap dengan cepat, duit shilling jatuh ke dalam gelas kerana ia kekal dalam keadaan pegun pada kedudukan asal disebabkan oleh inersia. Inersia, suatu objek dipengaruhi oleh jisimnya. Jisim ialah kuantiti jirim di dalam suatu objek. Unit SI bagi jisim ialah kilogram, kg. Bayangkan, anda sedang membeli barangan runcit di pasar raya. Apabila lebih banyak barangan dimasukkan ke dalam troli, daya yang lebih besar diperlukan untuk menolak troli ke sana kemari. Oleh kerana troli semakin berat, ia menjadi semakin sukar untuk ditolak. Apabila jisim objek meningkat, objek menjadi lebih sukar untuk digerakkan atau dihentikan. Troli yang berada dalam keadaan rehat dengan jisim yang lebih besar
adalah lebih sukar untuk ditolak. Troli bergerak dengan jisim yang lebih besar adalah lebih sukar untuk diperlahankan atau dihentikan. Objek dengan jisim yang lebih besar mempunyai inersia yang lebih besar. Inersia boleh menyebabkan kesan positif atau negatif dalam kehidupan harian kita. Apabila sebuah buku dari timbunan ditarik secara mendatar dengan sentapan yang cepat, buku-buku di atasnya akan cenderung untuk kekal dalam keadaan pegun disebabkan oleh inersia. Oleh itu, buku-buku tersebut tidak akan berselerak. Apabila payung yang berputar dihentikan secara tiba-tiba, titisan air akan terus bergerak dan jatuh daripada payung disebabkan oleh inersia. Apabila dua buah kereta berlanggar antara satu sama lain, pemandu dan penumpang akan bergerak ke hadapan disebabkan oleh inersianya untuk terus bergerak. Apabila sebuah lori bergerak laju yang dipenuhi dengan muatan tiang konkrit berhenti secara tiba-tiba, tiang-tiang itu akan terus bergerak ke hadapan menuju ke kabin pemandu disebabkan oleh inersianya. Ini boleh menyebabkan kerosakan teruk terhadap lori dan mungkin mengakibatkan kematian. Okey murid-murid, sekian saja ya pembelajaran untuk hari ini. Sekian saja pembelajaran untuk hari ini. Jadi sila lengkapkan latihan dalam modul sains. Muka surat 127 dan 128. Kita akan berjumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cikgu harapkan pelajar semua menjaga kesihatan diri dan menjaga diri dengan baik ya. Semoga kehidupan semua diberkati Ilahi.